nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tentu ramai orang nak tahu, ramai orang mahu tahu. Tentu ramai mahu tahu sebab musabab kenapa sebenarnya UMNO tidak mahu bersama dengan PAS. Walaupun mereka pernah bersama dalam mufakat nasional. Tentu ramai mahu tahu kenapa ya? Kenapa? Bukankah kalau dilihat kepada tujuan apa yang mereka perjuangkan itu sama, iaitu Melayu dan Islam. Tapi kenapa UMNO tidak mau lagi bersama dengan PAS? Rupa-rupanya baru kita tahu sekarang mengapa UMNO tidak mahu lagi bersama dengan PAS. Ini telah dibongkar sendiri, diberitahukan sendiri, diakui sendiri oleh Setiausaha Agung UMNO, Ahmad Maslan. Saya pun terfikir juga mengapa UMNO tidak bersama dengan PAS, dan mengapa UMNO tidak habis-habisan untuk mempertahankan mufakat nasional bersama dengan PAS. Rupa-rupanya Ahmad Maslan membongkar perkara tersebut. Ini saya kongsikan kepada anda apa yang sebenarnya terjadi sekiranya UMNO bergabung dengan PAS sekarang. Ini rupanya yang terjadi. Ahmad Maslan berkata, lagi awal UMNO berkubur jika bersama dengan PAS. Itu kata Ahmad Maslan. Ahmad Maslan berkata PAS pernah menyebut mahu menggantikan UMNO sebagai parti membela orang Melayu dan Islam sebelum ini. UMNO akan berkubur lebih awal jika bekerjasama dengan PAS, memandangkan parti itu dilihat sukar untuk menawarkan kerusi kepada mereka pada pilihan raya akan datang. Itu pendedahan yang dibuat oleh Ahmad Maslan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu berkata, ketika ini kebanyakan kerusi DUN dan parlimen di 4 negeri yang ditadbir oleh pembangkang dikuasai oleh PAS, dan tidak mungkin UMNO akan diberi banyak peluang untuk bertanding. Jika UMNO tidak bersama PAS, katanya, pastinya kita boleh bertanding di tempat mereka dan dalam tempo 4 tahun lagi pada pilihan raya akan datang, katanya. UMNO boleh ambil alih parlimen dan DUN sekiranya mereka tidak menjalankan tugas dan harapan rakyat. Katanya ketika meninjau tapak projek College Community Parlimen Pontian di Kampung Parit Haji Abdul Rahman Benut, menurut utusan Malaysia. Sementara itu, beliau yang juga adalah timbalan Ketua UMNO Johor berkata, PAS pernah menyebut mahu menggantikan UMNO sebagai parti membela orang Melayu dan Islam sebelum ini. PKR tidak pernah sebut hendak menggantikan UMNO, katanya. Begitu juga dengan Bersatu pun ada sebut perkara itu. Perkataan mengganti UMNO itu merupakan persaingan antara UMNO, PAS dan Bersatu, katanya. Terdahulu FMT melaporkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, UMNO bakal berkubur pada PRU16 jika terus bekerjasama dengan DAP. Merujuk kepada keputusan PRK Kemaman yang menyaksikan undi diterima parti itu terus merosot. Katanya pemisahan UMNO daripada DAP adalah usaha boleh menyelamatkan parti Melayu itu, selain kembali kepada perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Sebelum ini, timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata parti itu tidak menolak kerjasama dengan UMNO di sebalik sejarah pahit hubungan mereka susulan cadangan penyatuan untuk mengambil alih pentadbiran Putrajaya
dibangkitkan oleh Syam Jalil. Bagaimanapun, Presiden UMNO Zahid Hamidi menggesa parti itu supaya menoktahkan mimpi bersama UMNO, kerana sejarah pahit sebelum ini mengakibatkan UMNO nekat tidak akan menjalinkan sebarang hubungan semula atau kerjasama dengan PAS yang kini bersama dengan Perikatan Nasional. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya yang dinanti-nanti sudah pun diumumkan. Wahab saman Hakim Ramli, Cikgu Ban identiti Mr. H terdedah jua akhirnya. 8 Disember. Ramai orang tahu siapa? Ramai orang mau tahu siapa? Sekarang kita tahu. Penolong Pegawai Jabatan Komunikasi Masyarakat atau JKOM Abdul Wahab Kadir Jilani akan memulakan tindakan saman terhadap 2 individu berhubung dengan penularan video perbualan lucah individu mirip bekas Ketua Pengarah JKOM iaitu Datuk Muhammad Agus Yusof dan Wahab. Perkara itu disahkan kepada Malaysia Gazette oleh peguamnya Faizal Rahman pada hari ini. Difahamkan, Abdul Wahab menyaman ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, iaitu Badrul Hisham Shahrin yang lebih dikenali sebagai Cikgu Ban dan pengarah bahagian JKOM Hakim Ramli. Sekarang kau kenal. Anak guam saya telah memberi arahan untuk mengeluarkan surat tuntutan saman kepada 2 individu berhubung penularan video lucah tersebut, katanya. Tambahnya lagi, itu saja yang boleh saya dedahkan. Yang lain-lain kita maklumkan kemudian, katanya ringkas sebentar tadi. Sebuah rakaman video berdurasi 3 minit yang tular sejak 17 November lalu menjadi topik yang amat hangat di laman media sosial. Berikutan terdapatnya individu yang mirip dengan Muhammad Agus bersama seorang lelaki. Susulan itu Muhammad Agus yang telah meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM mendakwa video perbualan mengaitkan beliau adalah palsu dan itu disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, Abdul Wahab mendakwa beliau telah dijadikan kambing hitam untuk menjatuhkan Muhammad Agus oleh individu bernama Mr. H. Namun sehingga kini identiti itu belum dapat disahkan. Sumber itu daripada Malaysia Gazette dan telah diterbitkan semula di laman sabudin.com.net. Akhirnya identiti Mr. H terdedah jua akhirnya. Wahab telah menyaman Hakim Ramli dan Cikgu Ban. Identiti Mr. H terdedah juga akhirnya. Padan muka. Jadi disahkan penolong pegawai Jabatan Komunikasi Masyarakat yang dikenali sebagai JKOM, iaitu Abdul Wahab Kadir Jilani, telah pun akan memulakan tindakan saman terhadap 2 orang ini. Yang pertama ialah ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Badrul Hisham Shahrin, dikenali sebagai Cikgu Ban. Dah habis-habis lah bersatu ni kena. Belum selesai satu lagi. Sekarang baru lagi Cikgu Ban yang famous tu sekarang kena saman. Nanti kalau sudah masuk mahkamah, kalau menang tidak apa, kalau kalah rasakan. Kemudian seorang lagi ialah pengarah bahagian JKOM iaitu Hakim Ramli. Kenapa? Kerana anak guam saya telah memberi arahan, katanya, untuk mengeluarkan surat tuntutan saman kepada 2 individu yang disebut tadi itu berhubung penularan video lucah. Itu saja yang saya boleh dedahkan, katanya. Yang lain-lain nanti kita maklumkan kemudian. Dia kata begitu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, beliau Muhammad Agus yang meletak jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM mendakwa video perbualan mengaitkan beliau adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggungjawab. Nanti kita tengoklah siapa yang benar, siapa yang kantoi, siapa yang terciduk.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.